Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini uh, adalah hari terakhir PDPR dalam minggu ni. Sebelum minggu depan kita akan bersemuka di dalam kelas. Okey, jadi sepanjang cikgu dah bagi kerja tajuk koordinat, nisbah dan kadaran, kebolehjadian dan nombor perdana. Cikgu nak tengok nanti naik sekolah nanti. Terutama yang dah sah kehadiran dalam Google Form tapi dia tak pernah hantar. Cikgu nak tengok dia buat ataupun tidak. Okey, untuk minggu ni kita hanya buat ulang kaji saja tajuk-tajuk yang tidak dipelajari. Maknanya kita menggunakan buku aktiviti. Buku aktiviti muka surat yang pertama 119 dan 120 iaitu tajuk koordinat. Kalau soalan tanya koordinat, kita jawab macam ni. Ni X, ni Y. Apa X, apa Y ni? Okay, dalam satah kertas, satu titik dinyatakan dekat sini. Kita baca titik yang berada di bawah nombor ni. Contohnya sini 4, sini 3. Jadi koordinat A adalah 4, 3. Kita baca bawah dulu, baru baca tepi. Baca bawah dulu, baru baca tepi. Itu cara membaca koordinat. Lagi satu yang kita dah belajar, ini yang mencari koordinat ni tahun 5. Untuk tahun 6 adalah mencari jarak mengufuk dan jarak mencancang. Okey, katakanlah koordinat A sifar 2. Nak pergi koordinat B 4, 3. Okey. Koordinat A sifar 2. Cikgu nombor 2 ni 1, 2, 3. Ni sifar. Ni sifar 1, 2, 3, 4, 5. Koordinat A dulu. Kita sebut sifar. Jadi sifar tu duduk dekat sini. Sifar sini. Bawah sini sifar. Sebab nombor yang pertama kita tengok yang bawah. Sifar ni. Sifar bawah ni. Okay. Paksi Y dia mesti 2. Paksi Y 2. Jadi titik A dia sini. Ni titik A. Labelkan. Titik B 4, 3. 1, 2, 3, 4. Paksi X dia nombor 4. Paksi Y dia nombor 3. 1, 2, 3. Sini. Paksi B. Macam tu. Sekarang ni dia nyatakan macam mana nak mencari jarak mengufuk dan jarak mencancang. Bila nak mencari jarak, kita kena gerak dia. Gerak. Mencancang dulu. Mencancang mesti ke kanan. Mengufuk mesti ke kanan. Mencancang ke atas atau ke bawah. Dari A ke B, kita mesti bergerak ikut lompatan. Jangan dah ni satu. Ini tak satu dah. Okey, lompat. 1, 2, 3, 4. Kenapa berhenti dekat 4? Sebab B tu ada dekat atas dia. Kalau ambil 5 tak jumpa, dah terlopeh titik B. Okey, jadi 4 unit mengufuk. Sekarang ni berapa nak mencancang? Okey, dia baru sampai di bawah, dia nak naik ke atas. 1. 1 unit mencancang. Macam tu nak mengira jarak mengufuk dan jarak mencancang. Okey. Seterusnya, tajuk yang kedua adalah nisbah dan koordinat.
Muka surat (121) dan 122. Yang ini nisbah dan kadaran. Nisbah dan kadaran. Ingat nisbah, disebut nisbah, dia punya tengah-tengah dia mesti ada titik bertindih. Yang ini kita panggil dia nisbah ataupun disebut kepada. Nombor pertama disebut duduk depan, nombor yang kedua duduk belakang. Nisbah 4 kepada 6. Untuk nisbah kena fahamkan soalan, baca, fahamkan apa yang dia nak mula-mula kepada apa. Jumlah mesti kira semua. Perhatikan. Betul? Betul. Nisbah ni paling senang. Ingat nisbah tak ada unit. Dia hanya nombor semata-mata. Okey, untuk nisbah muka surat 122 tu, yang ini buat nombor 1 sahaja. A. Yang ini buat A sahaja. B tu kau sikit nak buat kan. Okey, last sekali. Muka surat 125 sahaja, iaitu tajuk dia kebolehjadian. Kebolehjadian. Okey, itu ramai yang keliru. Okey, sebenarnya kebolehjadian ni kamu boleh rujuk muka surat 97. Nota 97. Okey. Waktu bila kita nak jawab mungkin berlaku dengan tidak mungkin berlaku? Waktu bila kita nak jawab pasti, mustahil, kecil kemungkinan, besar kemungkinan, sama kemungkinan. Okey. Mungkin berlaku dan tidak mungkin berlaku tu adalah peristiwa. Kalau dia nak kebolehjadian peristiwa, kena jawab pasti, mustahil yang ada 5 tu. Itu maksud dia. Cikgu cakap dah pasti. Kalau pasti dia memang akan berlaku. Contohnya hari ini hari Rabu, esok hari Khamis. Itu pasti. Kalau mustahil, hari ini hari Rabu, esok Jumaat. Itu mustahil. Kalau kecil kemungkinan, ingat kelas kamu ramai lelaki. Jadi kalau kecil kemungkinan cikgu nak seorang perempuan, cikgu ambil secara rawak. Jadi kemungkinan cikgu akan dapat seorang perempuan adalah kecil sebab bilangan perempuan dalam kelas kamu adalah sedikit. Jadi kebolehjadian cikgu dapat seorang murid perempuan adalah kecil. Tetapi kalau cikgu nak kebolehjadian murid lelaki, cikgu nak seorang je murid lelaki daripada 30 orang Nabi, adalah besar kemungkinan. Kenapa? Sebab murid lelaki lebih ramai dalam kelas 6B. Bila dia lebih ramai, jadi besar kemungkinan cikgu akan dapat murid lelaki. Okey, sama kemungkinan ni pula apabila dia melibatkan dua benda yang contohnya duit shilling, satu kepala, satu ekor. Bila dia akan dapat 50-50, sama ada dia akan dapat ekor ataupun kepala. Ataupun sekarang ni tahun 6, kelas 6A 30, kelas 6B pun 30. Sama betul? Jadi cikgu nak seorang murid tahun 6 dari kelas B, cikgu nak ambil daripada 60 orang murid tahun 6. Jadi sama ada cikgu akan dapat seorang budak 6A ataupun seorang 6B. Itu adalah sama kemungkinan. Kenapa? Sebab dua-dua sama nilai dia. Jadi ingat, kalau sama nilai, sama kemungkinan. Kalau yang kecil kemungkinan, kita ambil nombor yang lebih kecil. Bilangan yang sedikit itu kecil kemungkinan. Kalau besar, kita ambil nilai ataupun nombor yang lebih besar. Itu besar kemungkinan. Itu kebolehjadian. Jadi, kerja ni ada 5 muka surat. Senang je.
Objektif dah senang. Yang subjektif tu koordinat tu pun sebenarnya senang. Yang penting baca soalan, fahamkan ke mana dia nak, pergerakan dia ke mana. Ingat, kalau dia kata jarak, melompat dulu baru kira satu. Bukan belum melompat kau dah kira. Salah. Okey. Jadi, sebarang masalah mohon tanya. Grup Telegram dah ada, tak ada nak bertanya. Itu kemain Hairi. Rajin dah cikgu ni nak buat, cikgu ni nak buat, sekarang senyap dah Hairi. Okey. Jadi, cikgu harap tolong siap. Minggu depan kita jumpa. Assalamualaikum.